Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Baik, sementara menunggu peserta lain, kita cuba ulang kaji berkenaan dengan isim mausul. Isim mausul. Isim mausul pada diagram berwarna pink A. Okey. Isim mausul ini adalah kalimah isim, jenis isim, kata nama, dan mausul adalah hubung, kata nama hubung. Maksudnya kata nama hubung ini dia menghubungkan dengan ayat selepasnya. Menghubungkan ayat selepasnya. Jadi selepas allazi mesti ada ayat lah. Allazani, allazaini, allazina, allati, allatani, allataini, allai, allati ni semuanya ada ayat selepasnya. Okay, baik. Dan isim mausul ini diterjemahkan dengan perkataan yang. Diterjemahkan dalam perkataan yang. Seorang lelaki yang, sesiapa yang, apa yang, okay. Mereka berdua yang, okay, diterjemahkan dengan perkataan yang. Baik. Kita lihat kepada lafaz-lafaz yang digunakan dalam isim mausul ini, dia ada banyak digunakan berdasarkan pembahagian jantina. Jadi jantina, okay, kemudian dia ada bilangan 1, 2, jamak, ramai. Okay, 1, 2 jamak. Okay, untuk lelaki digunakan allazi, menunjukkan seorang lelaki yang. Seorang lelaki yang, lepas tu amanu, contoh. Allazi, allazina amanu, allazina. Okay, allazi, seseorang yang beriman. Jadi beriman itu menjelaskan tentang allazi. Okay, sebab allazi isim mausul ini kita takkan faham kalau berhenti sampai allazi. Buat ayat panjang-panjang, lepas tu jumpa last kali allazi. Tak boleh. Dia kena ada ayat lah untuk dihubungkan dengan isim mausul. Okay. Kemudian kita lihat di sini allazi digunakan untuk seorang lelaki dan lafaznya satu sahaja. Lafaznya satu sahaja. Kalau kedudukan depan, okay, kita bincang tentang kedudukan kalimah. Okay, kedudukan kalimah ini, kedudukan kalimah dia ada kedudukan depan, atas dan bawah. Okay. Kalau dia contoh allazi ini berada pada kedudukan depan, contohnya dia jadi predikat, dia menjadi subjek. Jadi lafaznya allazi. Kalau dia menjadi objek, saya melihat seseorang yang pada kedudukan atas, juga allazi. Dan apabila dia berada pada kedudukan bawah, contohnya sebelum allazi ni ada haraf jar, juga dia menggunakan lafaz allazi. Jadi allazi ini dinamakan isim mabni. Isim mabni iaitu apapun keadaannya, sama ada kedudukan depan ke, atas ke, bawah ke, lafaznya allazi sahaja. Okay. Sama dengan allati untuk perempuan. Okay, allati. Okay, allati seorang perempuan yang. Okay, kalau allati ini berada pada kedudukan depan, sebagai contoh dia menjadi subjek ataupun menjadi predikat, ataupun dia duduk kedudukan atas, dia menjadi objek. Okay, dia menjadi objek, ataupun dia kedudukan bawah iaitu ada haraf jar
sebelumnya. Okey, tapi lafaznya allati, satu sahaja. Ini pun namakan isim mabni. Isim yang statik. Mabni maksudnya statik. Mabni maksudnya daripada perkataan bina. Bina ni kita bina sesuatu, bangunan, bina rumah, bina masjid, bina sekolah. Bergerak, sekolah tu tak bergerak. Bangunan-bangunan tu tidak bergerak. Itu dia panggil mabni, statik. Okey, kemudian seterusnya kita beralih kepada dua item. Untuk lelaki al-lazani. Okay, al-lazani, al-lazaini. Al-lazani, al-lazani. Al-lazaini, al-lazani, al-lazaini. Okay, di sini ada slash. Slash di sini adalah kita kena pilih berdasarkan kedudukan. Kedudukannya kalau kedudukan depan dia menggunakan al-lazani. Jadi kalaulah kedudukan dia subjek atau predikat, okey, maka kita akan menggunakan al-lazani pada kedudukan depan. Al-lazaini sama ada kedudukannya menjadi objek ataupun kedudukannya kedudukan bawah. Contohnya ada haraf jar sebelumnya, maka kita menggunakan al-lazaini. Ini di sini atas atau bawah. Ini kalau isim begini bertukar ataupun berubah berdasarkan kedudukan, ini dinamakan isim mu'rab. Isim mu'rab. Untuk perempuan pun sama, allatani, allataini. Allatani pada kedudukan depan, allataini pada kedudukan atas atau bawah. Isim begini adalah isim mu'rab. Apa maksud mu'rab? Mu'rab ini berubah. Berubah sebab apa? Sebab dia melihat kepada kedudukan. Kedudukan depan digunakan allatani, kedudukan atas dan bawah menggunakan allataini. Okay, mu'rab ni daripada perkataan Arabi, al-A'rab. Al-A'rab. Al-A'rab ni adalah golongan-golongan zaman dahulu, zaman orang di negara Arab berpindah randah. Dia tidak ada bangunan, dia tidak ada sekolah tertentu, tidak ada rumah yang tetap, dia sentiasa berubah. Okay. Itu untuk dua. Kemudian al-lazina untuk ramai. Al-lazina untuk ramai. Di sini pun lafaznya satu saja, al-lazina. Contoh al-lazina amanu yang kita biasa jumpa dalam Quran. Al-lazina kafaru. Okay, al-lazi. Jadi al-lazina ini adalah satu lafaz digunakan pada kedudukan depan menggunakan al-lazina, kedudukan atas al-lazina, kedudukan bawah pun al-lazina. Ini adalah isim mabni. Okay, isim mabni. Okay, seterusnya allati. Perempuan-perempuan yang dia punya terjemahkan. Allai dengan allati. Okey, di sini dia buat slash ni bukan macam yang ke atas. Tetapi kita boleh pilih. Contohnya saya hanya suka guna allai sahaja. Kedudukan depan pun allai, kedudukan atas pun allai, kedudukan bawah pun allai. Okey, allai. Saya suka guna lafaz ni sahaja. Saya tak menggunakan allati. Itu yang ni boleh pilih mana-mana. Apa pun kedudukan, saya nak pilih kedudukan depan pun saya nak gunakan allai, atas pun allai, ataupun bawah pun allai. Okay, sama dengan allati. Allati pun pada kedudukan depan allati, pada kedudukan atas pun allati, kedudukan bawah pun allati. Jadi kedua-dua ini adalah mabni, isim mabni. Isim yang statik, yang isim yang statik iaitu isim yang tidak berubah. Apapun kedudukannya, dia menggunakan lafaz yang satu. Okay, baik. Kemudian di tengah-tengah ni lain sedikit. Dia isim mausul juga, tetapi dia terlalu umum di sini. Man dengan ma. Man dengan ma. Okay, man dengan ma ni adalah satu isim mausul, jenis isim mausul
yang mana ia tidak melibatkan kepada jantina. Dia tak tengok jantina dan dia tidak melihat kepada bilangan. Untuk yang kita bincang tadi allazi, allazani, allazaini, allazina, okay, ini untuk lelaki ada jantina, ada bilangan. Allati, allatani, allataini, allai, allati, perempuan dia ada jantina dan bilangan. Untuk man dengan ma ini adalah isim mausul yang tidak melibatkan jantina, maksudnya bebas. Jantina lelaki pun boleh, jantina perempuan pun boleh gunakan lafaz ini. Okay. Dan juga bilangan. Seorang pun boleh menggunakan man ataupun ma, dua orang pun boleh menggunakan man dan ma, ataupun ramai pun boleh menggunakan man ataupun ma. Cuma man ini biasanya digunakan untuk manusia. Okay, ma ni digunakan untuk benda. Okay, dan mana pun kedudukannya, sama ada kedudukan depan pun man, kedudukan atas pun man, kedudukan bawah pun man. Sama dengan ma. Kedudukan atas pun, kedudukan depan pun ma, kedudukan atas pun ma, kedudukan bawah pun ma. Jadi kedua-dua ni adalah dinamakan isim mabni. Isim mabni. Okay, isim mabni iaitu isim yang statik. Okay, ini ulang kaji berkenaan dengan isim mausul. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada perbincangan baru iaitu fi'il mudhari'. Sekejap. Okay, sorry. Ya. Dia jadi lain. Nampak skrin. Tak tahu kenapa jadi warna hitam. Baik. Sekejap ya. Ini kita akan bincang bab baru iaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni satu fi'il. Fi'il mudhari' ni dia salah satu fi'il yang agak sukar sedikit kalau dibandingkan dengan fi'il madhi sebelum ini.
Kita lihat kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni adalah perbuatan ataupun kata kerja mudhari'. Mudhari' ni iaitu perbuatan ataupun kata kerja yang menunjukkan perbuatan berlaku pada sekarang. Contohnya sekarang ni kita nak katakan kita sedang belajar bahasa Arab, maka menggunakan fi'il mudhari'. Ataupun masa yang akan berlaku ataupun sentiasa berlaku. Benda yang sentiasa berlaku, rutin ataupun perkara yang hari-hari berlaku, seminggu sekali, setahun sekali, setiap tahun berlaku, maka kita sebut menggunakan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ini adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan itu belum lagi berhenti. Maksudnya akan berterusan. Contoh hari ini, setiap minggu hari Isnin kita ada buat pengajian bahasa Arab. Maka untuk cerita kepada orang lain yang mana kita belajar bahasa Arab setiap Isnin, maka kita menggunakan fi'il mudhari'. Walaupun baru habis belajar hari ini, kelas hari ini, tapi kita nak cerita, nak menjelaskan bahawa kelas ini sentiasa ada berterusan hari Isnin, maka kita menggunakan fi'il mudhari'. Kecuali kalau kelas yang tak akhir dah habis dah, baru kita menggunakan fi'il madhi. Okey, baik. Dan dia kalau lihat di sini lafaz dia yang suruh. Okey, perbuatan ini mesti ada pelaku. Perbuatan ini mesti ada pelaku lah, iaitu sama ada lelaki ke, perempuan ke, okay. Bilangannya seorang ke, dua orang ke, ataupun ramai. Okay. Dan dia ada pihak ketiga, dia, mereka, pihak kedua, awak, pihak pertama, saya, kami. Okay, dia ada ni. Ni semua ni berkaitan dengan pelaku. Okay, berubahnya fi'il mudhari' ini disebabkan ada elemen pelaku. Okay, jadi perhatikan, dia agak complicated sikit. Jadi, okay, pertamanya yang suruh. Kalau perkataan akar dia, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, pada fi'il madhi kita dah belajar fi'il nasara. Sebab fi'il mudhari' ini terbentuk daripada fi'il madhi. Dia daripada fi'il madhi, kemudian terbentuknya fi'il mudhari'. Daripada fi'il mudhari' nanti terbentuknya fi'il amar. Jadi begitu dia punya rantaian dia. Jadi kalau kita nak buat satu perbandingan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari' ni, kita datangkan fi'il madhi, kita nampaklah apa kalimah huruf-huruf dia. Macam contohnya kalau fi'il madhi nasara, telah membantu. Jadi, kalau sekarang membantu, yang suruh. Nasara, yang suruh. Nasara, yang suruh. Jadi untuk kita kenal fi'il mudhari' ini dia ada huruf ya di depan. Yang suruh. Ya di depan ini namanya haraf mudhara'ah. Haraf mudhara'ah. Saya tulis cepat lagi. Jadi di sini kalau perhatikan dia ada huruf ya di sini. Pertama ya. Okey, ada huruf ta. Okey, di sini pada huruf ta. Okay, kemudian ada huruf alif. Alif dan nun. Jadi untuk kita kenal pasti fi'il mudhari' ni di depannya sama ada huruf ya ataupun huruf ta ataupun huruf alif ataupun huruf nun di depan. Dan keempat-empat huruf ini namanya haraf mudhara'ah. Mudhara'ah. Ini penting haraf. Okay, haraf ni penting. Sebab ada haraf inilah menjadikan kalimah itu kalimah fi'il mudhari'. Haraf mudhara'ah.
haraf mudhara'ah. Okay, baik. Okay, kita lihat satu persatu. Okey. Yang suruh, okey. Daripada perkataan nasara, nun sadra tu perkataan akar dia, tapi ditambahkan ya di sini adalah untuk menjadikan kalimah ini fi'il mudhari'. Jadi ya ini digunakan untuk apa? Ya ini digunakan untuk pihak ketiga. Pihak ketiga iaitu dia ataupun mereka. Okey, itu kita terjemahkanlah. Okey, dia ataupun mereka. Dia. Okey, pihak ketiga. Itu ada huruf ya. Okey, dan yang suruh sad ra, ra bagi depan. Perhatikan dia ada bagi depan pula kat sini. Okay, yang ni baris depan ini adalah baris asal fi'il mudhari'. Okey, baris depan ini adalah baris asal fi'il mudhari'. Baris asal fi'il mudhari'. Yang suruh. Jadi kalau dia seorang laki-laki sedang membantu, huwa yang suruh. Dia sedang membantu apa? Orang miskin dan sebagainya. Okay, baik. Kita lihat pula kalau dua orang. Bila ada dua orang ni lainlah dia punya bentuk fi'il mudhari' dia. Okey, huma mereka berdua yang surani. Yang surani. Okey, ya ni untuk apa? Ya ni haraf mudhara'ah menunjukkan pihak ketiga. Okey, kemudian ada alif. Alif di sini adalah untuk menunjukkan dua orang. Nun. Nun di sini adalah ganti baris hadapan. Nun ni adalah ganti baris hadapan. Ganti baris hadapan. Jadi baris hadapan untuk fi'il mudhari' ini penting. Sebab dia ada satu lagi nun. Nun ni adalah ganti baris hadapan. Kalau yang suruh atas tu nampak dah bagi depan. Yang ni nun. Dia tak ada nampak bagi depan tapi dia ada nun. Nun ini adalah ganti baris hadapan. Baik. Kemudian hum, mereka ramai lelaki yang suruna sedang membantu. Ya pihak ketiga. Yang suruna. Okey. Nun sadra kalimah asal dia. Kemudian ada waw. Waw di sini menunjukkan ramai. Ramai. Dan nun. Nun adalah ganti baris hadapan. Nun adalah ganti baris hadapan. Maksudnya, kalau dalam Quran nanti kadang-kadang ada nun, kadang-kadang dibuangkan nun. Nantilah pada bab yang akan datang kita akan bincang. Okay, kalau ada contoh dalam ni nanti saya akan jelaskanlah kalau ada. Baik. Ni untuk pihak ketiga lelaki. Pihak ketiga lelaki. Dia seorang laki-laki sedang membantu yang suruh. Mereka berdua lelaki sedang membantu yang surani. Mereka ramai lelaki sedang membantu yang suruna. Okey. Sekarang ni kita beralih kepada perempuan pula. Kita beralih kepada kaum wanita pula. Kalau dia seorang perempuan sedang membantu. Dia seorang perempuan sedang membantu hia dan suruh. Hia dan suruh. Okey. Huruf ta di sini arah mudhara'ah digunakan adalah untuk pihak ketiga perempuan. Pihak ketiga dan tanda kepada perempuan. Okey. Hia dan suruh. Nun sadra kalimah asal membantu. Dan ta harah mudhara'ah. Okey, untuk apa ta ini? Iaitu dia adalah pihak ketiga. Okay, pihak ketiga dan dia menunjukkan kepada perempuan dan suruh. Okey. Kemudian huma, mereka berdua perempuan. Mereka berdua perempuan
tansurani, tansurani, tansurani. Okay, huruf ta sama pihak ketiga perempuan, ada alif, 2 orang, nun ganti baris hadapan. Okay. Kalau tansuru kita nampak ru baca bagi depan. Ni baris asal lah. Asal fi'il mudhari'. Okay, baik. Kemudian untuk hunna, mereka ramai perempuan sedang membantu. Mereka ramai perempuan sedang membantu. Hunna. Jadi dia punya lafaz dia adalah yang surna. Yang surna. Tadi ta. Tansuru, tansurani, yang surna. Ni ya pula. Tiba-tiba tukar dengan ya. Tu kadang-kadang ramai orang keliru kat sini. Ramai orang keliru dekat sini. Dia ingat huruf ta, untuk ramai pun ta juga. Tak, di sini huruf ya. Kenapa ya? Ya di sini haraf mudhara'ah pihak ketiga. Okey, pihak ketiga sahaja. Nun sad ra, perkataan asal, tambah kemudian ada nun di belakang. Nun ini bukan ganti bagi hadapan, nun ini ramai perempuan. Dikeliru sikit kat sini. Ramai perempuan. Okey, hunna, mereka ramai perempuan, dan surna sedang membantu. Yang surna sedang membantu. Ya pihak ketiga. Nun sadra kalimah asal. Kemudian ada nun. Nun hujung ni itu ramai perempuan. Maksudnya perbuatan ini dilakukan oleh ramai perempuan. Boleh? Ini pihak ketiga perempuan. Okey, sekarang ni kita akan masuk kepada pihak kedua lelaki. Okey, pihak kedua lelaki. Okay, kalau kita lihat pihak kedua ini, saya padam semua. Padam semualah. Kalau kita lihat kepada pihak kedua ni, semuanya menggunakan ta di depan. Anta, antuma, antum. Okay, anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ni pihak kedua. Semuanya menggunakan ta, haraf mudhara'ah ni. Ta. Ta, 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 huruf ta dan huruf ta. Okey, baik. Huruf ta di sini adalah untuk menunjukkan pihak kedua. Huruf ta di sini, tansuru, ta ni adalah pihak kedua. Pihak kedua. Tansuru, ra bagi depan lah. Ra bagi depan kerana bagi depan ini adalah asal pada fi'il mudhari'. Okey, asal fi'il mudhari'. Okey, baris asal fi'il mudhari'. Baik. Kalau awak seorang lelaki, tansuru. Okey, antuma, awak berdua lelaki. Awak berdua lelaki. Okey, awak berdua lelaki. Antuma tansurani. Antuma tansurani. Okey, haraf mudhara'ah dia apa? Ta. Ta ni menunjukkan pihak kedua. Awak ataupun kamu. Kedua. Okey. Kemudian di sini ada alif. Alif di sini menunjukkan 2 orang. Okey, kemudian ada huruf nun dekat sini. Okay, nun ini adalah ganti baris hadapan. Ganti baris hadapan. Dia agak complicated lah. Okay, kita nak satu-satu dia punya. Okay, nun sadra adalah kalimah asal. Okay. Kalau antum, awak ramai lelaki. Antum, awak ramai lelaki. Antum, awak ramai lelaki. Okay, sedang membantu. Tansuruna. 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 Ta, pihak kedua. Pihak kedua. Nun sadra kalimah asal, ada huruf waw. Ramai.
Maksudnya perbuatan ini dilakukan oleh ramai. Ramai. Kemudian ada huruf nun. Nun ini ganti baris hadapan. Okay, nun ganti baris hadapan. Okay, baik. Selesai untuk lelaki. Untuk perempuan, anti. Awak seorang perempuan anti tansurina. Anti tansurina. Anti tansurina. Pertama, huruf ta di depan sekali ni, haraf mudhara'ah dia, iaitu pihak kedua. Okay, pihak kedua. Pertama, okay, itu pihak kedua. Kemudian nun sad ra kalimah asal. Okay, kemudian ada huruf ya di sini. Ya di sini adalah untuk menunjukkan seorang perempuan. Seorang perempuan. Okay, kemudian nun. Nun ini ganti baris hadapan. Okay, nun adalah ganti baris hadapan. Tansurina. Okay, kemudian antuma, awak berdua perempuan, tansurani. Awak berdua perempuan, antuma tansurani. 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 Okey, jadi huruf ta di sini adalah pihak kedua. Okey, tansurani, ta adalah pihak kedua. Kemudian ada alif menunjukkan dua orang. Kemudian nun. Nun ini adalah ganti baris hadapan. Okay. Nun adalah ganti baris hadapan. Baik. Okay. Antuma dan surani. Okay, baik. Antunna, awak ramai perempuan sedang membantu. Awak ramai perempuan sedang membantu. Jadi tansurna. Fi'il mudhari' ini adalah tansurna. Ada huruf ta, pihak kedua. Nun sadra kalimah asal. Nun last kali. Tansurna. Na ni. Na ini adalah ramai perempuan. Okay. Untuk nun menjadi ramai perempuan yang ada dua tempat sahaja. Satu hunna dan satu lagi antunna. Tetapi yang lain, nun-nun yang lain yang ada pada lafaz-lafaz yang lain, semuanya ganti kepada baris hadapan. Tetapi untuk mereka ramai perempuan, ataupun awak ramai perempuan, kamu ramai perempuan, maka nun di situ adalah nun ramai perempuan. Untuk hunna dan untuk antunna, okay, yang ada huruf nun di hujung ni, menunjukkan ramai perempuan. Okay, untuk nun-nun yang lain adalah menunjukkan ganti baris hadapan. Baik. Kemudian yang terakhir, pihak pertama, ana saya membantu ansuru. Okey, ansuru ada a, ansuru. Okey, ada a. Ini haraf mudhara'ah pihak pertama. Pihak pertama lah. Sebab tu bila kita baca istighfar, kita baca macam mana? Astaghfirullah. Kan? Kita start dengan astaghfirullah. Astaghfirullah. Tu menunjukkan saya. Okey. Aku beristighfar kepada Allah. Saya meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Dia start daripada itu fi'il mudhari'. Jadi lepas pada kita semayang kita baca astaghfirullah, 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 ataupun bila-bila waktu kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu menunjukkan saya sedang meminta ampun kepada Allah. Okey. Kemudian nahnu, kami. Nahnu, kami, ada nansuru, ada huruf nun di depan ni. Ni haraf mudhara'ah dia, huruf nun, ni pun pihak pertama, ramai. Ini ramai. Okay, baik.
Jadi inilah bentuk-bentuk antara bentuk-bentuk fi'il mudhari' yang kita belajar. Dan kalau kita jumpa fi'il yang lain, kita boleh cuba buat seperti mana dalam jadual inilah. Ya, kalau ada pertanyaan boleh tanya. Kalau kurang memahami tentang fi'il mudhari' yang kita sebutkan ini. Kalau kita lihat dalam diagram, warna kuning A, tuan-tuan lihat di sinilah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau dalam jadual ini, pertama dia letak huruf ya, haraf mudhara'ah, kemudian dia letak baris depan. Kemudian letak ya, alif nun, kemudian dia letakkan ya, kemudian waw nun, ta, baris depan. Jadi kalau kita boleh bezakan ataupun tahu, kenal pasti apa kegunaan ya, apa kegunaan ta, apa kegunaan alif, tambahan alif, apakah kegunaan nun di sini. Itu cepatlah kita nak memahami konsep fi'il mudhari'. Baik. Kita lihat kepada contoh ayat Quran berkenaan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini sikit sahaja dia bagi contoh dalam buku ni. Baik. Ambil kat katil. Ambil kat katil. Okey, pertama A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Nahl ayat ke-91. Baik. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Okey, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Baik, pertama kita lihat di sini, kalau kita nak menentukan fi'il mudhari' itu yang ini sajalah, yang dua inilah, ya'lamu sebab ada huruf ya, dan satu lagi huruf ta. Ini kalimah fi'il mudhari', ya'lamu, dan satu lagi taf'alu. Baik. Kita lihat satu persatu ayat ini. Pertama, innallah. Inna ni kita dah tahu bahawa dia adalah haraf taukid. Haraf taukid, iaitu penegasan. Sebab itu diterjemahkan dengan sesungguhnya. Okey, sesungguhnya. Maka benda ni penting. Bila ada perkataan sesungguhnya, apabila didatangkan haraf taukid, maka ini adalah perkara yang amat penting. Okey. Kemudian kedua, inna juga adalah, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, ada Allah ni, kalimah selepasnya Allah ni dibacakan dengan baris atas. Lihat, innallaha. Allah baca dengan baris atas. Okey. Dia punya fungsi dia adalah dipanggil haraf nasab. Apa maksud nasab? Dia menjadikan kalimah selepasnya berbaris atas ataupun kedudukan atas. Okey, inna ini dia ada dua fungsi dia. Dari sudut makna, kalau dari sudut makna dia adalah taukid. Kalau kita melihat kepada makna, okey, makna adalah taukid, iaitu sesungguhnya. Tetapi kalau kita melihat kepada fungsi dia,
menjadikan kalimah selepasnya berbaris atas atau kedudukan atas, maka dinamakan haraf nasab. Jadi ada dua lah. Ada dua fungsi inna. Melihat dari sudut makna, okay, dan satu lagi melihat daripada tugas dia kepada kalimah selepasnya. Jadi kalau tak ada inna, apa akan berlaku? Allahu. Kalau katakanlah kita sebab kita belajar ni, bukan kita nak ubah ayat Quran, tetapi kita nak faham dia punya tugas inna. Apa tugas inna ni? Kalau dia tidak ada. Okay, kalau dia tidak ada, maka lafaz Allah ini kita kena baca dengan baris tepat. Allahu. Okay, dia menjadi subjek perbincangan di dalam ayat ini. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut innallaha. Okay, innallaha. Okay, jadi menggunakan nama dia. Innallaha ya'lamu. Okay, ya'lamu adalah fi'il mudhari'. Okay, fi'il mudhari' yang mana haraf mudhara'ah dia adalah ya. Yang mana haraf mudhara'ah ya ni menunjukkan pihak ketiga. Dia. Okay, innallaha sesungguhnya Allah, dia maha mengetahui. Okey, ya'lamu. Okey, ya'lamu. Maha sorry. Innallaha sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui. Mengetahui apa? Ma. Ma ni kita dah belajar tadi. Isim mausul. Okay, ya'lamu daripada perkataan alim. Ain lam mim tu kalimah asal dia. Ya'lamun, ain lam mim ni kalimah asal dia. Kita tambah ya. Ya haraf mudhara'ah. Okey. Dan dia adalah pihak ketiga. Okay, pihak ketiga. Baik. Kita lihat kepada tadi yang kita bincangkan. Okay. Ma ni yang kat sini. Okay, isim mausul ma. Ma ni dia umum. Cuma kita nak tahu ma ni apa, kita kena lihat kalimah ataupun ayat selepasnya. Okay. Sebab ma ini merujuk kepada bukan manusia. Biasanya macam itulah, bukan manusia. Okay, bukan manusia. Baik. Lihat balik. Jadi, apa yang Allah Ta'ala mengetahui? Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang. Sebab itu diterjemahkan dengan apa yang. Okay, ada perkataan yang. Sebab dia adalah isim mausul. Umum. Dan kedudukan ma ini adalah kedudukan atas. Menjadi objek. Perkara yang Allah Ta'ala tahu. Okay, Allah Ta'ala adalah pelaku. Okay, ya'lamun adalah perbuatan. Okay, mengetahui. Mengetahui apa? Okay, apa yang. Jadi, ma ini adalah isim mausul dan dia adalah kedudukan atas menjadi objek. Okay, dan dia adalah kalimah isim mabni, iaitu isim yang statik. Ma sampai macam mana pun keadaannya ma ni. Kedudukan depan pun ma, kedudukan atas pun ma, kedudukan bawah pun ma. Tapi kita tahu kedudukan dia. Kerana bila sebut ya'lamun mengetahui, mesti ada objek perkara yang diketahui. Jadi ma ni adalah objek ataupun perkara yang diketahui. Okay. Jadi kita nak tahu apa itu ma. Taf'alun. Okay, taf'alun, kamu lakukan. Taf'alun, kamu lakukan. Maka kita tahu ma ini apa yang dimaksudkan dengan ma ini adalah dengan perkataan taf'alun. Apa sahaja yang kamu lakukan, Allah Ta'ala mengetahui. Tak kisahlah apa, umum. Okey. Jadi taf'alun dia di sini dengan huruf ta. Ta di sini adalah pihak kedua, kamu. Pihak kedua, kamu. Okey. Fa'ilam, kalimah kata akar dia. Kemudian waw. Waw ni ramai.
ramai, dan nun ganti baris hadapan. Ganti baris hadapan. Okey. Selesai. Jadi di sini Allah Ta'ala memerintahkan untuk seseorang itu melakukan keadilan dan kebaikan. Jadi segala bentuk perjanjian dengan Allah Ta'ala ini, jangan seseorang itu merosakkan segala perjanjian dengan Allah Ta'ala. Kalau dirosakkan, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Itu maksud pada ayat ini. Boleh? Jadi huruf ta ni merujuk kepada kamu lah, sebab itu diterjemahkan dengan kamu. Kamu di sini ramai ke, seorang ke, dua orang ke, ramai. Sebab ada huruf waw. Okey, waw. Okay, boleh? Okay. Seterusnya kita akan beralih kepada ayat berikut. Suratul Hud 73. Qalu ata'jabina min amrillah. Qalu ata'jabina min amrillah. Okay, para rasul itu berkata, ata'jabina, adakah kamu merasa hairan, min amri, daripada ketetapan Allah. Okey, ketetapan Allah. Baik, kita lihat satu persatu. Perkataan fi'il mudhari' di sini adalah ta'jabin. Okey. Perkataan fi'il mudhari' di sini adalah ta'jabina. Ni fi'il mudhari' ni. Okey, sebab apa dia ada huruf ta di sini? Harah mudhara'ah. Ta di sini merujuk kepada pihak kedua. Okey, pihak kedua. Baik. Lihat satu persatu. Qalu ini fi'il madhi. Okay, asalnya qala lah. Asalnya qala kalau seorang. Tapi kalau ada waw di sini, ada waw dan alif begini, menunjukkan perbuatan ini dilakukan oleh ramai. Sebab itu dia terjemahkan dengan para malaikat. Okay, para malaikat. Jadi maksudnya para malaikat ni ramai lah. 3 orang, tak silap saya, yang datang bertemu dengan Sarah, Siti Sarah, iaitu isteri kepada Nabi Ibrahim. Okay. Jadi kalau kita lihat kepada diagram, qalu, lihat dalam diagram bab fi'il. Okay, tuan-tuan dan puan-puan tengok ni. Okay. Yang ada waw alif. Yang ni lah, qalu. Okay, qalu. Jadi fi'il madhinya, qalu, iaitu siapa yang buat perbuatan ini? Hum. Iaitu mereka. Mereka tu ramai. Okay, para malaikat. Okay, para malaikat bertanya kepada Siti Sarah. Okay, ata'jabin min amrillah, adakah kamu merasa hairan dengan ketetapan Allah? Sebab apa? Sebab diberikan berita gembira yang mana Siti Sarah ni akan mendapat anak. Sedangkan usianya menurut pandangan ulama umur dia dekat 100. 99 tahun. Maka dikira macam usia yang tua lah. Macam mana nak dapatkan anak? Okay, bila diberikan khabar gembira ni, dia merasa terkejut. Okay, merasa sangat terkejut. Baik. Jadi malaikat bertanya, qalu, okay, mereka berkata, ata'jabin. A ni istifham. A adalah istifham. Okay. A ni adalah haraf istifham. Pertanyaan. Haraf istifham.
Apakah, adakah, adakah ta'jabin, ta'jabina. Ta'jabina ni daripada perkataan ajaib. Ain, jim, ba. Ajaib. Okey, ajaib. Benda yang hairan. Okey, ajaib. Ain, jim, ba. Ajaib. Itu bahasa Melayu lah. Okey, bahasa Arab pun samalah. Ta'jabin. Okey, sebab ajaib ni adalah perkataan Arab diambil dijadikan dalam bahasa Melayu. Okey, jadi ta'jabin pertama huruf ta. Ta ni adalah haraf mudhara'ah. Okey. Pihak berapa? Pihak kedua. Okey. Ain, jim, ba, kalimah asal. Ya, nun. Ya menunjukkan seorang perempuan. Nun merujuk kepada nun adalah ganti baris depan. Okay. Ta'jabina. Okay, daripada perkataan ajabah. Rasa hairan, ajabah. Okey. Ajib. Pelik. Okey, hairan. Okey, ta'jabin, adakah, adakah, ta, kamu, ta, jabi, okey, kamu seorang perempuan, tak jabina, berasa hairan. Berasa hairan apa? Min amrillah, okey, tentang ketetapan Allah. Min haraf jar. Okay, haraf jar, amri ketetapan, isim. Okay, pertama selepas min, kedua berbaris bawah. Okay. Kemudian amri ini adalah lafaz yang tidak ada alif lam dan dia tidak ada tanwin. Okey. Kemudian perkataan Allahi dibacakan dengan baris bawah. Okey, di sini bermaksud isim amri ini adalah mudhaf. Okey, amri adalah mudhaf. Mudhaf. Allahi mudhafun ilaih. Okay, mudhafun ilaih. Okay, baik. Jadi peristiwa ini berlaku setelah daripada kaum Nabi Lut diazab oleh para malaikat. Okey. Para malaikat telah menterbalikkan bumi itu. Kemudian dia datang bertemu dengan Sarah, okey, dan berkatalah tentang peristiwa ataupun ketetapan Allah Ta'ala yang mana dia mendapatkan anak setelah usianya yang telah tua. Okay, jadi itu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Okay. Kita hanya boleh menghukumkan secara kebiasaan sahaja. Biasanya kalau kahwin, insya-Allah dapat anak. Tapi kadang-kadang tak dapat. Okay. Itu semua ketetapan Allah Ta'ala. Kadang-kadang dah tua, baru dapat. Pun ada begitu. Itu semua ketetapan Allah Ta'ala. Baik. Seterusnya, kita akan masuk pula kepada ayat yang berikut, Suratul Al-A'raf 100. Kalau ada soalan, boleh tanya ya. Baik. Wa natba'u ala qulubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Baik. Dan kami kunci ala qulubihim, mata hati mereka, ke atas mata hati mereka. Fahum, sehingga hum, mereka la yasma'un, tidak mendengar pelajaran. Maksudnya hati mereka itu sudah terkunci.
Iaitu Allah yang kunci hati mereka sehingga segala pengajaran yang diberikan dia tidak mengambil indah. Yang ni kita takut ni. Okey. Jadi hati mereka tidak memahami apa yang diberikan kepada mereka. Golongan mana ni? Golongan ini iaitu golongan yang merasa aman daripada seksaan Allah. Maksudnya bila kita sebut benda-benda yang menakutkan, azab api neraka, azab kubur dan sebagainya, dia rasa tak ada apa pun. Okay? Kalau kamu buat macam ini masuk neraka dan sebagainya, tak rasa apa pun. Alah. Dia ambil indah tak indah saja. Jadi Allah Ta'ala menkuncikan, patrikan hati mereka itu, okay, dan mereka tidak mendengar. Maksudnya mereka tidak dapat mengambil pengajaran daripada apa yang mereka dengar. Walaupun kita bacakan ayat Quran kepada mereka, mereka dengar ayat Quran itu. Tetapi yang mereka dengar ayat Quran itu tidak memberi kesan apa pun dalam hati mereka. Sebab apa? Sebab hati mereka itu sudah terkunci. Kita beri pengajaran kepada mereka. Nanti ada azab, buat macam ni. Masuk neraka, dapat azab dan sebagainya. Tapi oleh kerana hati mereka itu sudah terkunci, maka mereka dengar sahaja, tetapi perkara itu tidaklah memberi kesan kepada hati mereka. Baik. Kita lihat kepada wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'una. Okey. Yang pertama, fi'il mudhari' di sini adalah pertama natba'u, ini satu, dan satu lagi yasma'un. Ini dua lah fi'il mudhari' yang ada dalam ayat ini. Baik. Pertama huruf waw. Waw ni tak silap saya dia adalah ataf. Okey, dia ataf. Waw pula. Okay, kemudian natba'u. Natba'u kunci. Okey, natba'u kami kunci. Daripada mana terjemahan kami? Terjemahannya daripada na haraf mudhara'ah. Okey, na kami. Okay, kalau boleh lihat dalam jadual tadi pun okey. Okey, inilah. Yang nansur. Ini kataan nun nahnu. Okey, boleh rujuk situ ataupun tuan-tuan boleh rujuk dalam diagram pun boleh. Okey. Yang warna kuning B, kuning A. Yang ni ada huruf nun di hujung. Okay, nahnu dia ada nun. Okay, nun di depan. Natba'. Itu antara cara lah kita nak mengenal pasti fi'il mudhari'. Okay, baik. Okay, natba'u. Dan tengok baris depan, baris dia baris depan. Ini baris asal lah, baris asal fi'il mudhari'. Baik. Natba'u fi'il mudhari'. Okey, siapa yang melakukan natba'u ni? Kami, iaitu Allah lah. Allah sahaja. Okey. Jadi kami ni dalam bahasa Arab pertama digunakan untuk ramai ataupun digunakan untuk seorang tetapi membesarkan diri. Ini digunakan untuk satu, iaitu Allah, untuk membesarkan diri. Okey. Wa natba'u. Dan kami kunci ala qulubihim, ala haraf jar. Okey. Qulubihim. Qulub. Okey, qulub ni adalah jamak taksir. Qulub, jamak taksir. Ingat lagi jamak taksir, jamak pecah. Dia asalnya kalau satu hati dipanggil qalbi. Qalbi. Ini kalau satu hati. Qalbin ataupun qalbi. Kalau banyak, qulub.
Okay. Qalbin atau qulubin. Kalau qalbin, banyaklah hati-hati mereka. Okay, sebab itu mereka digunakan hati-hati mereka. Okey, baik. Qulub jamak taksir. Qulub kita pecahkan macam ni. Okay, kenapa dia baca dengan baris bawah? Kerana sebelumnya itu ada ala. Maka qulub ini adalah kedudukan bawah. Okey, ditentukan dengan baris bawah. Ini namakan isim majrur. Ingat lagi isim majrur? Isim yang ada selepas haraf jar. Isim majrur. Majrur maksudnya isim yang dibaris bawahkan. Isim yang dibaris bawahkan. Baik. Kemudian qulubihim, dia bercantum dengan him. Bersambung dengan dhamir muttasil. Okey, him adalah dhamir muttasil. Ini dhamir muttasil. Baik. Bila isim, qulub ni isim bercantum dengan dhamir muttasil, qulub adalah mudhaf. Okay, mudhaf, sandar. Hati siapa yang dikunci? Hati mereka. Mudhaf. Iaitu mereka yang merasa aman dengan azab-azab Allah Ta'ala. Cerita pasal apa-apa pun, tak rasa apa pun dalam hati mereka. Okey, mudhaf, him, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Okey, mudhafun ilaih. Okey. Seterusnya, fahum la yasma'un. Fahum la yasma'un. Sehingga mereka tidak mendengarnya. Okay, fa ni apa? Fa ataf. Okay, fa ataf ini dia membawa kepada tertib. Dia membawa kepada tertib. Maksudnya Allah Ta'ala kunci hati mereka. Okay. Membawa kepada apa seterusnya? Seterusnya mereka tidak mendengarnya. Tidak mendengar pengajaran-pengajaran daripada ayat Quran. Itu dipanggil tertib. Maksudnya dia ada susunan dia. Allah Ta'ala kunci hati mereka. Okay. Seterusnya apa yang berlaku? Mereka tidak mendengar pelajaran-pelajaran daripada Al-Quran dan sebagainya. Itu maksudnya. Okay. Jadi fahum, fa'ni ataf, hum, dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Okey, ini dhamir munfasil. Okey, bukan dhamir muttasil, dhamir munfasil. Okey. Dhamir munfasil. Okay, biasanya dhamir munfasil ini adalah pada kedudukan depan dia menjadi subjek. Okay, mereka la yasma'un, tidak mendengar. Okey, mereka la yasma'un, tidak mendengar. Jadi la yasma'un ni predikat kepada hum. Jadi mereka seterusnya ataupun sehingga mereka, okay, Allah Ta'ala nak cerita apa tentang mereka? La yasma'un, tidak mendengar. Okay, tidak dapat mendengar. Okay, la, tidak. La nafi. Okay, la nafi. Ini boleh tengok dalam diagram yang berwarna purple B. Pink B. Sorry. Okay, yang inilah. Okay, tengok yang ini. La, haraf nafi. Tidak. Okay, haraf nafi. Tidak. Okay, jadi la itu merupakan haraf nafi. Menafikan apa? Menafikan mereka mendengar. Haraf nafi. Yasma'una fi'il mudhari'. Yasma'una fi'il mudhari'. Jadi, kenapa digunakan ya? Okay, kerana perbincangan di sini adalah tentang hum. Okay, pihak ketiga.
Okay, ya ni pihak ketiga. Okay. Sin, mim, ain. Sin, mim, ain kalimah asal dia. Okay, sami'na. Ingat perkataan sami'na wa ata'na. Sami' sin, mim, ain. Okay. Sin, mim, ain. Mana ada waw. Waw ni ramai. Waw ni ramai. Okay. Waw ni ramai. Kemudian nun ganti baris hadapan. Okay, ganti baris hadapan. Okay, boleh? Okay, baik. Selesai perbincangan di sini. Kita beralih kepada muka surat berikut. Ayat-ayat pun pendek. Afala ta'qilun. Pendek dia bagi. Afala ta'qilun. Baik. Afala ta'qilun. Maka tidakkah kamu berfikir? Oh, ni silap baris. Hello. Betul lah. Nak bagi depan tadi. Okay, afala. Okay, afala ta'qilun. Maka tidakkah kamu berfikir? Pendek je digunakan. Jadi fi'il mudhari'nya kat sinilah. Ta'qiluna. Daripada perkataan akal. Akal berfikir. Okey. Afala ta'qilun. Pertama alif. Ada alif kat sini. Alif di sini adalah haraf istifham. Okey. Pertama a haraf istifham. Haraf istifham. Kat mana nak cari haraf istifham ni? Kalau dalam diagram kita cari dalam ping A. Okey, ping A. Yang inilah. Okey, yang haraf istifham. Dia banyakkan istifham ini adalah isim. Macam aina isim, ayana isim, mata isim, ayu isim, maza isim. Tapi kalau a dengan hal, dia adalah haraf. Haraf istifham. A dengan hal. Okay. Jadi saya kat situ, kita akan jumpalah perkataan apa tu, haraf istifham. Okey, afala ta'qilun. Kedua, fa. Fa ni ataf. Okey, ataf. Okey, ataf. La, macam tadilah, nafi. La, nafi. Walaupun kita letakkan istifham ini pertama, okey, tetapi cara terjemahannya kena letak haraf ataf dulu. Sebab memang istifham ni biasanya dia berada awal dalam ayat. Okay, tetapi kalau terjemahannya tak boleh kita terjemahkan ataf istifham dahulu, tetapi kita datangkan ataf dahulu. Maka tidakkah kamu berfikir? Okay, jadi walaupun haraf istifham ni disebutkan dahulu, tetapi pada terjemahannya kita kena letakkan dia duduk belakang.
Itu biasa macam tu. Okay, afala ta'qilun, maka tidakkah kamu berfikir, ta'qilun, kamu, macam mana start daripada kamu, iaitu huruf ta. Okay, ta di sini adalah untuk pihak kedua. Ain, qaf, lam, akal. Daripada perkataan ain, qaf, lam, akal. Okay, akal. Ta'qilun, berfikir. Itu kalimah asal dia. Kemudian waw nun. Okay, waw ramai. Nun ganti baris hadapan. Okay. Jadi afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir? Jadi di sini ayat ini ditujukan kepada golongan yang menyeru kepada kebaikan. Disuruh orang lain buat kebaikan. Buat kebaikan beginilah. Tetapi dia tak buat. Dia untuk diri dia sendiri tak buat. Tapi dia cakap kat orang tu, dia suruh orang untuk buat kebaikan. Tapi dia tak buat. Sedangkan mereka membaca kitab. Sedangkan golongan-golongan ini tahu tentang kitab. Faham tentang kitab. Menyeru kepada kebaikan. Tetapi mereka sendiri tidak buat kebaikan. Jadi Allah Ta'ala tanyalah. Afala ta'qilun. Maka tidakkah kamu berfikir? Okay, ini ayat dia. Ayat Baqarah 44. Baik. Seterusnya, kita akan masuk kepada ayat berikut. Surah At-Tahrim. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Okay. Baik. La ya'sun Allah, tidak menderhakai Allah. La ya'sun Allah, tidak menderhakai Allah. Ma, terhadap apa yang amarahum, yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'alun, dan mereka melakukan ma yu'marun, sesuatu yang apa yang yu'maruna, yang diperintahkan. Okay, sekali lagi. La ya'sun, iaitu tidak menderhakai Allah, ma, terhadap apa, amarahum, terhadap apa yang telah diperintahkan kepada mereka, wa yaf'alun, dan mereka melakukan ma, apa yang yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka. Baik. Jadi ayat ini berkenaan dengan malaikat. Yang pertama, la. La di sini nafi. Tadi dah tunjuk dah, nafi. Nafi. La ya'su. Ya'sun fi'il mudhari'. Okay, ya'sun fi'il mudhari'. Jadi di sini ada huruf ya. Pihak ketiga, haraf mudhara'ah. Pihak ketiga, haraf mudhara'ah. Kemudian ada huruf waw dan nun. Waw ni ramai. Nun ganti baris hadapan. Okay. Ya'su ni iaitu menderhakai. Macam kalau kita pernah dengar seorang mukmin asi. Mukmin asi. Iaitu seorang, dia ni mukmin, dia beriman kepada Allah tapi dia melakukan dosa. Maka dia panggil asi. Orang muslim asi. Okey, dia ni orang muslim, memang dia solat, dia puasa, tetapi dalam waktu yang sama dia ada juga melakukan maksiat, menderhakai Allah. Okey, jadi dipanggil mukmin asi, muslim asi. Okey, contoh. Jadi la ya'su maksudnya tidak menderhakai. Okey, siapa yang tidak menderhakai ini? Ramai ni siapa? Iaitu malaikat. Okey, menjurus kepada ramai ni iaitu malaikat lah. Okay, malaikat di sini iaitu malaikat
yang menjaga neraka. Okey, malaikat yang menjaga neraka iaitu ada 19 orang. Okey. Ada 19 orang yang menjaga neraka. Okey. Jadi mereka tidak menderhakai siapa? Tidak menderhakai Allah. Sebab itu Allah baca dengan bahagian atas. Kerana Allah ini tidak diderhakai. Okey, Allah baca bahagian atas. Okey. Jadi tidak menderhakai Allah tu apa? Tentang apa? Okey, terhadap apa yang diperintahkan. Okay, jadi ma di sini adalah ma isim mausul. Apa yang? Sebab itu terjemahkan yang. Tapi kita takkan faham isim mausul ini, kata hubung ini, melainkan kita lihat ada ayat selepasnya tu menceritakan tentang ma. Okey? Apa yang amarahum, yang telah diperintahkan kepada mereka. Oh, mereka tak menderhakai segala perintah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Itulah ma ni. Itu ma sesuatu apa pun yang mana Allah Ta'ala berikan arahan kepada mereka, mereka tidak akan melanggar. Okay. Ma amarahum. Okay. Ma amarahum. Amara fi'il madhi. Fi'il madhi. Okay. Amara fi'il madhi. Isim mausul ini pada kedudukan atas objek. Okay. Kedudukan atas objek. Maksud objek apa? Iaitu mereka tidak menderhakai terhadap perkara yang telah diperintahkan kepada mereka. Jadi segala arahan yang Allah Ta'ala larang, maka dia tidak melanggar. Okay. Amarahum. Amara memberi arahan hum kepada mereka. Hum dhamir muttasil. Pihak ketiga ramai. Iaitu para malaikat. Iaitu para malaikat lah. Hum ni merujuk kepada para malaikat. Okay. Itu yang pertama. Maksudnya golongan ini dia tidak akan menderhakai Allah terhadap apa pun arahan yang diberikan kepada mereka. Wa yaf'alun. Yang kedua, ciri kedua ni ciri malaikat adalah wa yaf'alun dan waw ataf. Okey. Wa yaf'aluna dan mereka melakukan, sentiasa mengerjakan. Okey, wa yaf'alu. Ada huruf ya di sini. Fa ain lam ya. Ni haraf mudhara'ah. Pihak ketiga. Okey. Fa ain lam. Fa ain lam. Okey. Fa ain lam ni maksudnya mengerjakan, melakukan. Kemudian ada huruf waw. Waw ni ramai. Okey, kemudian ada nun. Nun di sini adalah ganti baris hadapan. Wa yaf'alu dan mereka sentiasa mengerjakan ma apa yang. Apa yang apa? Kita tak akan faham ma ni. Melainkan kita nampak yu'maruna. Oh, apa yang yu'maruna yang diperintahkan. Okay. Jadi yu'maruna ma isim mausul. Okay, dan dia menjadi objek lah. Dia menjadi objek. Objek. Maksudnya, apa yang mereka sentiasa buat? Akan ma. Mereka buat apa? Ma. Apa-apa yang yu'maruna yang diperintahkan kepada mereka. Okey. Isim mausul. Objek lah. Baik. Yu'maruna ni fi'il mudhari'. Yu'maruna fi'il mudhari'. Okey, sebab dia ada huruf ya di sini. Okey, ada huruf ya di sini. Okey, pihak ketiga.
Okay. Kemudian ada waw dan nun. Okay, ada amara. Hamzah mim ra ni adalah perkataan akar dia. Hamzah mim ra, amar. Amar ni perintah. Macam ni tak? Macam ni juga. Ini. Amara. Hamzah mim ra. Sama lah. Hamzah mim ra. Okay. Kemudian ada huruf waw di sini. Ramai. Menunjukkan kepada malaikat. Okay. Nun ganti baris hadapan. Okey, baik. Maka ini adalah, kalau kita lihat dalam tafsir, merujuk kepada malaikat Zabaniyah. Okay, mereka ini suka menyeksa makhluk yang ada di dalam neraka. Jadi golongan ini, malaikat ini, mereka tidak akan melanggari segala arahan Allah Ta'ala. Kita minta belas kasihan ke? Tak boleh. Kerana mereka hanya menurut perintah Allah sahaja. Kita nak minta belas kasihan pada waktu ini dah tak valid dah. Okay. Sehingga ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan, golongan malaikat ini mereka suka menyeksa makhluk di dalam neraka seperti mana sukanya manusia kepada makan dan minum. Kita apa yang suka hari-hari adalah makan dan minum. Benda yang kita suka buat, suka bincang. Tiap-tiap hari mesti akan bincang tentang makan dan minum. Jadi malaikat ini dia sukanya apa? Dia suka seksa orang. Okay, lebih banyak dia seksa orang yang dalam neraka tu, lebih dia sukai. Dan Allah Ta'ala tidak menciptakan rahmat kepada mereka. Kepada mereka, iaitu kepada malaikat ini tidak ada perasaan belas kasihan kepada terhadap Allah Ta'ala tidak menjadikan perasaan rahmat, perasaan belas kasihan kepada para malaikat, kepada para malaikat. Okay. Dia seksa lah orang yang masuk dalam neraka. Itu tentang ayat. Baik. Seterusnya, boleh lagi? Kita pergi last sekali. 5 minit. Okay, baik. Ini banyak ayat Quran kita bincang sebab pendek-pendek. Ada 6. Baik. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami sentiasa bertasbih bihamdika, dengan memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan kami menyucikan engkau. Okey, baik. Pertama waw. Waw di sini namanya wawul hal. Hal. Menceritakan hal malaikat. Ya, menceritakan tentang malaikat. Sebab malaikat bertanya apa hikmah engkau nak menciptakan makhluk yang mencetuskan pertumpahan darah, yang melakukan pertumpahan darah, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Okey, itu cerita tentang hal mereka, golongan malaikat ini. Jadi golongan malaikat ini cuma nak tahu apa hikmah dia. Okey, baik. Kemudian kita lihat di sini wa nahnu. Nahnu dhamir munfasil. Okay, wawul hal ni dipanggil wawul hal. Wawul hal. Wal hal, kalau bahasa Melayu sebut wal hal, dia tu bukannya baik sangat contoh. Wal hal. Jadi wal hal tu daripada perkataan Arab lah. Wawul hal asalnya. Jadi kalau kita nak cam wawul hal ini biasanya padahal ataupun sedangkan. Dia waw tapi terjemahkan sedangkan. Okay, sedangkan walhal, samalah walhal. Itu dipanggil wawul hal. Okay, wawul hal. Dia biasanya adalah dia punya cara dia untuk kita mengenal pasti tentang wawul hal pada bab-bab yang akan datang lah. Okay. Kemudian nahnu adalah dhamir munfasil
Okey, dan dhamir munfasil ni pada kedudukan depan dia menjadi subjek. Okey, menjadi subjek. Perbincangan di sini iaitu membincangkan berkenaan dengan kami. Okey, kami apa? Nak bincang tentang apa kami ni? Nusabbihu. Nusabbihu ni adalah fi'il mudhari'. Okey, nusabbihu ni adalah fi'il mudhari'. Okay, sebab dia ada huruf nun kat sini. Okay. Tapi nun di sini pelik sikit sebab tadi kita belajar na. Kita belajar nun bagi atas, tapi nun bagi depan ni nantilah pada bab yang akan datang nanti kita akan bincang. Sebab dalam fi'il mudhari' ni fi'il ni dia ada 3 huruf minimum, 4 huruf, 5 huruf, maksimum 6 huruf. Jadi kalau yang mana haraf mudhara'ah dia bagi depan tu biasanya fi'il yang 4 huruf. Macam ni lah, nusabbihu. Nusabbihu ni 4 huruf. Sin huruf pertama, ba huruf kedua, ba huruf ketiga, ha huruf keempat. Jadi baris depan lah, nusabbihu. Okay, kami bertasbih. Okay, nusabbihu, kami bertasbih. Okay, itu fi'il mudhari'. Okay, nampak bagi depan ni. Bihamdika, bi haraf jar. Okay, bi haraf jar. Okay, haraf jar. Hamdi. Okay, hamdi. Hamdi adalah isim. Sebab baris bawah sebelumnya ada haraf jar. Okay. Kemudian bercantum dengan ka. Ka dhamir muttasil. Merujuk kepada Allah. Dhamir muttasil. Okay. Kalau macam ni, macam tadilah. Hamdi, mudhaf. Okay. Hamdi, mudhaf. Ka dhamir muttasil, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Okay, jadi mudhafun ilaih pada kedudukan bawah. Okey, kami bertasbih sajakah? Wa nuqaddisu lak. Dan apa? Okey, nuqaddisu fi'il mudhari' juga. Dia ada huruf nun bagi depan ni. Nun. Haraf mudhara'ah dia? Nuqaddisu. Nuqaddisu fi'il mudhari'. Kami. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dan kami menyucikan laka engkau, bagi engkau. La haraf jar. Ka dhamir muttasil. Okay. Ini kedudukan bawah lah sebab sebelumnya ada haraf jar. Okay. Kedudukan bawah lah sebab ada haraf jar. Dan kami menyucikan engkau. Okay. Jadi kenapa dia sebut nusabbihu bihamdik? Okay. Kenapa nusabbihu bihamdik? Kalau kita lihat dalam tafsirat sikit lagi. Kerana daripada Abu Zar, sesungguhnya ditanya, ada orang bertanya kepada baginda Nabi, apakah ucapan yang paling afdal? Maka baginda menjawab, apa yang dipilih untuk para malaikat dan hamba-Nya. Malaikat selalu sebut subhanallah wa bihamdihi. Maka itu merupakan zikir yang afdal, yang paling afdal. Okey, iaitu subhanallah wa bihamdihi. Okey, yang mana diambil daripada ayat Quran ya. Musabbihu bihamdik. Ada soalan sebelum kita tutup? Okey. Okay, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz, ini sikit yang apa? Afala ta'qilun tu. Ya, afala ta'qilun. Boleh juga makna dia apa? Jamak muzakkar salim. Tak, dia bukan jamak muzakkar salim sini. Mana samalah yang suna. Dia bukan jamak muzakkar salim sebab jamak muzakkar salim hanya untuk isim sahaja. Isim je. Yang ni fi'il.
Hanya berarti kita tak boleh katalah. Okey. Dia bukan jamak. Jangan keliru dekat waw nun. Waw nun nanti ada ramai yang ada waw nun ni macam jamak muzakkar salim, tak. Kan? Bukan. Dia waw nun memang ada pada jamak muzakkar salim, tapi Ya. yang kita bincang ni adalah bab fi'il. Oh, jadi Dia bukan kita tak boleh kata jamak lah. bukan jamak. Dia memang waw tu waw jamak, tapi kita tak boleh sebut jamak muzakkar salim. Waw ni memang menunjukkan ramai, jamak lah ramai. Tetapi kita tak boleh sebut sebagai dia adalah jamak muzakkar salim. Sebab apa? Sebab ini adalah fi'il, bukan isim. Kalau kalimah isim ada waw nun, ya, dia jamak muzakkar salim. Okey. Oh, jadi jamak karim untuk isim lah. Yang ni untuk fi'il mudhari' Dia untuk fi'il mudhari'. Jadi dia lain-lain. Dia kumpulan lain-lain. Boleh Dia rumah lain-lain. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Nanti saya akan cuba balik, fokuskan balik pada fi'il mudhari' dan juga jamak muzakkar salim. Baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, kurang faham tentang apa yang saya beri jelaskan pada pagi ini. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.